Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan buku Nihayatul Alam ataupun kita panggil pengakhiran bagi alam ini, yang kalau kita nak terjemahkan di dalam bahasa Melayu lah. Dan insya-Allah hari ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita nak sambung pada subtopik yang ke-36, iaitu ayyuttakhadal fai'u duwala. Okey. Al-fai' dalam bahasa Arab berbeza dengan perkataan al-ghanimah. Sebab itu Syekh mengatakan al-fai' huwa ma yaghnimuhul mujahidun min malin wa ghairi min ghairi qital. Dia kata fai' ini ialah harta yang diperolehi daripada, sama ada berbentuk harta ataupun selainnya, yang diperolehi oleh golongan mujahidin, oleh golongan orang Islam yang berperang ya di jalan Allah, tapi tanpa dia dapat harta tu tanpa melalui perang. Maksudnya kalau kita tengok dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat harta setelah daripada peperangan berakhir. Bila berakhir je perang tu dengan memberi kemenangan kepada orang Islam, maka harta yang didapati, harta yang diperolehi melalui jalan perang itu kita panggil dia dengan gelaran ghanimah. Itu bukan fai', itu ghanimah. Sebab apa? Sebab kita memperolehi harta itu dengan perang. Kalau harta itu kita perolehi tanpa perang, maka harta tu tak dipanggil ghanimah. Harta tu kita panggil fai'. Sebab itu Syekh kata al-fai' ialah apa-apa yang diperolehi oleh tentera Islam, sama ada berbentuk harta ataupun selainnya, tanpa melakukan peperangan. Sama ada ya, dengan musuh, iaitu kafir harbi itu lari daripada medan perang, tanpa mula perang, belum lagi perang dah lari dulu, ataupun mereka menyerah diri ataupun selainnya. Fai' ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, fai' ni iaitu harta rampasan yang kita dapat tanpa perang ni, dia ada cara bahaginya. Dia ada masrif dia. Dia ada asnaf dia yang berhak untuk dapat. Cuma mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, dia kata, "Ustaz, macam mana pula perang boleh ada harta banyak?" Ada yang bertanya saya, dia kata, "Ustaz, macam mana perang ni boleh ada harta banyak?" Sebab kalau kita tengok peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ada kadang-kadang perang Nabi ni tidak kita kata bukan berada dalam bandar ataupun bukan berlaku di tempat tinggal orang. Ada waktu-waktu Nabi berperang di tengah-tengah padang pasir. Kalau kita tengok dekat Uhud, Nabi berperang dekat lereng bukit. Macam mana boleh ada harta banyak pula? Kerana menjadi satu budaya. Sebahagian pengkaji sirah mengatakan telah menjadi satu budaya, telah menjadi satu tabiat. Bagi orang zaman dulu, apabila mereka nak berperang, mereka akan bawa harta banyak. Mereka akan bawa harta. Untuk apa bawa harta? Bawa harta ni untuk memberi semangat kepada orang-orang yang berperang bersama dengan mereka supaya tidak meninggalkan medan. Supaya tak jadi pengecut untuk lari. Sebab apa? Sebab kalau mereka lari, mereka akan fikir, oi, harta ni akan tinggal. Kan? Jadi mereka juga akan tengok harta musuh. Musuh pun bawa harta tak? Supaya mereka akan menjadi bertambah bermotivasi untuk meneruskan peperangan. Itu zaman dulu lah. Jadi, kadang-kadang berlaku perang. Bila kalah, pihak yang kalah hartanya akan diambil. Dan harta yang diperolehi setelah menang dalam peperangan tu dipanggil ghanimah. Yang tak perang, sama ada musuh lari ataupun musuh menyerah diri, yang tu kita panggil fai. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kurniakan ke atas rasulnya daripada orang-orang ataupun daripada musuh-musuh yang berada di negeri, Allah Taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta tersebut. Falillahi walir rasul, maka pembahagiannya kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Rasul ada saham. Walidhil qurba, dan kerabat Rasul. Kalau ikut ulama tafsir, mereka mengatakan golongan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib akan mendapat bahagian. Wal yatama wal masakin, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan musafir yang terputus bekalan dalam permusafiran, memerlukan belanja untuk balik ke kampung halaman sendiri. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta rampasan ini, supaya harta yang diperolehi ini tidak hanya berlega-lega di antara orang kaya sahaja di antara kamu. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah membahagikan harta rampasan ini, harta fai ini kepada pihak yang tertentu. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir yang terputus bekalan, supaya kata Allah, harta itu tidak hanya berlega di antara orang kaya saja. Sebab apa? Sebab kalau harta hanya berlegar di kalangan orang kaya saja, maka orang miskin akan tambah tertindas. Orang kaya dah ada harta, orang kaya dah ada belanja. Dalam masa yang sama, orang kaya ada kuasa. Mereka mungkin memegang jawatan-jawatan yang tinggi dalam kerajaan. Jadi urusan-urusan untuk membahagikan harta, kalau tidak didasari dengan nas-nas syarak, maka harta-harta tersebut tidak akan sampai kepada orang bawah. Harta-harta tersebut akan berlega-lega di antara orang kaya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta manusia tahu orang kaya ni kalau tidak ada iman, kalau tidak ada amanah, yang memegang kuasa, yang memegang polisi, mereka yang membedak-bedakkan, maka bedakan mereka itu kalau tidak didasari dengan iman, kalau tidak didasari dengan petunjuk daripada Allah dan Rasul, maka akan berlega di antara orang kaya saja. Engkau bagi aku, aku bagi engkau.
kroni sama kroni, maka mereka akan sakau duit-duit rakyat ni. Mereka akan rampas duit-duit yang sepatutnya sampai kepada orang yang memerlukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Quran tata cara untuk membahagikan harta ini supaya sampai kepada mereka yang berkeperluan. Cuma mungkin ada yang tanya, kenapa dapat dekat Nabi? Kenapa dapat kat keluarga Nabi? Kerana Nabi dan keluarga Nabi ni mereka tidak layak dan tidak dibenarkan untuk menerima zakat. Oleh kerana itu mereka ada habuan sikitlah untuk harta-harta rampasan perang ini. Maka kata Syekh, fa amarallahu biqismatihi kama syara. Allah memerintahkan supaya harta rampasan ini dibahagikan seperti mana yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Hatta la yastahwidhu alaihi al-aghniya ghalibina lil fuqara. Supaya orang-orang kaya ni mereka tidak mengambil semua kerana mereka berkuasa dalam negara. Kan? Kerana mereka berkuasa, mereka pegang kuasa, mereka pegang jawatan. Kalau orang miskin ni payah nak tengok orang miskin pegang jawatan tinggi-tinggi nak buat polisi. Oleh kerana tu Islam bahagikan dah siap-siap. Nak tunjuk bahawasanya dalam urusan negara Islam ada panduan. Dalam urusan nak membahagi-bahagikan harta, Islam menjaga kepentingan orang kaya dan Islam menjaga kepentingan orang miskin. Sebab itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, ketika mana dia dilantik menjadi khalifah, dia kata apa? Ad-dha'ifu fikum fahuwa qawiyyun indi. Orang yang lemah di sisi kamu, dialah orang yang kuat di sisiku. Dan orang yang kuat di sisi kamu, dia adalah orang yang lemah di sisiku. Supaya aku ambil apa yang berhak untuk orang miskin daripada orang yang kuat tu, aku akan serahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini Islam. Membela golongan yang memerlukan. Bukan hanya memandang hanya orang kaya saja perlu dibela, tetapi juga orang miskin diberikan hak yang sewajarnya. Dan Syekh mengatakan, wa fi akhiriz zaman yukhalifun nasu qismatallahi azza wa jalla. Syekh kata di akhir zaman nanti ni manusia akan menyanggahi cara pembahagian Allah. Wa yataqasamuna al-fai' al-aghniya'u wa yataqasamuna al-fai' al-aghniya'u war-ru'asa yatadawalunahu bainahum. Dan fai' ini dikongsi-kongsi oleh orang-orang kaya, dikongsi-kongsi oleh pemimpin-pemimpin negara, dan mereka yatadawalunahu bainahum. Mereka akan berpusing-pusing di sana saja, sesama mereka saja. Tak turun benda tu pada orang miskin. Yang mana ini disebut di dalam sebuah riwayat. Semua tuan-tuan, riwayat yang disebut ini riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ni riwayat yang dhaif. Tapi Syekh menyebutkan riwayat ni. Cuma bagi saya lah, kenapa Syekh sebut riwayat ni? Berkemungkinan kerana dia tidak perasan hadis ini sebenarnya tidak sahih. Tapi adakah menjadi satu kepelikan? Dan adakah benda yang pelik untuk kita kata di akhir zaman nanti ni pengkhianatan berlaku? Kita kata ia adalah sesuatu yang langsung tak pelik. Kerana apa? Kerana di zaman ni kita melihat bagaimana manusia-manusia sudah mula untuk tidak takut untuk mencuri duit rakyat, tidak takut untuk mencuri hak orang miskin. Jadi benda-benda yang diambil yang sepatutnya bukan milik dia, tak ada apa-apa pun, tak takut pun. Maka riwayat ni, walaupun riwayat yang bagi saya tidak sahih ataupun tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebahagian ulama mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang palsu, ya. Tapi dari sudut makna kita kata ia disokong oleh hadis. Tapi hadis ni kita tak boleh
nak sandarlah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan satu kesilapanlah daripada penulis. Okey. Kita tengok ke-37, antakunal amanatu maghnama. Ya, amanah menjadi tempat untuk mengambil untung. Amarallahu azza wa jalla bihifdzil amanah wa raddiha li ashabiha kama hiya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah azza wa jalla memerintahkan orang Islam, memerintahkan manusia ini untuk menjaga dan memelihara amanah dan menyerahkan amanah ini kepada orang yang layak, kepada orang yang berhak. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk melaksanakan ataupun menyerahkan amanah kepada orang yang layak. Bahkan dalam hadis yang kita pernah baca dulu, ya, idza dhiya'atil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, fantadhirus sa'ah, maka hendaklah kamu menunggu saat kehancuran. Sehingga sahabat tanya, kaifa idha'atuha? Bagaimana cara amanah itu disia-siakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan jelas. Nabi kata, idza wusidal amr ila ghairi ahliha. Apabila urusan itu tidak diserahkan kepada orang yang layak. Bahkan sebahagian orang menjadikan, ya, sebahagian orang menjadikan amanah itu sebagai tempat untuk mencari untung, sebagai tempat untuk selewengkan harta, supaya harta itu kembali kepada dia dengan banyak. Ya, berapa ramai di kalangan penjawat-penjawat awam yang kita lihat, ya, sepatutnya mereka menjaga amanah, memberikan amanah ataupun melaksanakan amanah, menyerahkan harta-harta kepada mereka yang berhak. Tapi akhirnya amanah itu dikhianati dengan mereka pergi curi. Mereka menjadi kaya disebabkan itu. Kan? Begitu juga kadang-kadang kita melihat hari demi hari begitu ramai pemimpin-pemimpin negara yang diberikan amanah oleh rakyat, tetapi mereka khianat dengan mereka menggunakan harta rakyat untuk kepentingan diri mereka sendiri ataupun untuk kepentingan kroni mereka sendiri. Ini merupakan di antara petanda di akhir zaman, apabila amanah tu bukan dilaksanakan untuk mendapatkan pahala, tetapi melaksanakan amanah, mengkhianati amanah untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan kekayaan. Nombor 38, alla tatiba nufusun nas bi ikhraj zakatihim waz zakatu maghrama, iaitu jiwa manusia rasa tak tenang ataupun rasa tak ikhlas apabila mengeluarkan zakat. Ya, bila keluarkan zakat rasa macam rugi, bila keluarkan zakat rasa macam tak untung, bila keluarkan zakat rasa macam duit tu kita bagi ke orang sedangkan kita yang cari duit tu. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ada, orang kata apa, pengalaman lah kerja bahagian zakat ni. Kan kadang-kadang bila orang datang, orang yang berumur datang ke pejabat zakat, dia suruh kita kira zakat dia. Dia pun bawa buku bank, zaman dulu ada buku bank ni. So dia pun suruh saya kira. Bila saya kira, kita kena kira betul-betul. Kan? Kita kena kira betul-betul. Jadi bila kita kira, ya, tengok-tengok, pakcik, tahun ni pakcik tak bayar zakat pakcik. Tahun ni pakcik tak layak bayar zakat. Sebab apa? Sebab tahun ni pakcik punya haul terputus. Haul pakcik terputus. Jadi kena tunggu haul tu cukup setahun dulu lah. Kan? Okey. Jadi bila saya kata kat dia, pakcik tak layak bayar zakat, dia ngurut dada tuan-tuan. Dia urut dada dia kata, alhamdulillah tahun ni tak payah bayar zakat. Jadi tuan-tuan cuba bayangkan, bila satu orang, bila kita kata kat dia, dia tak dapat bayar zakat, dia boleh ngurut dada,
Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia rasa zakat tu sesuatu yang harta dia yang dia beri. So bila kata tak layak tu, bukan saya kata dia tak nak bayar zakat, tapi bila kata tak layak tu macam, ui, seronoknya tak dapat bayar zakat. Sepatutnya orang Islam bila tak dapat bayar zakat tu dia rasa macam tak dapat saya bayar zakat lagi. Kan? Kerana zakat tu ibadah. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam zakat, di dalam harta mereka, yakni harta orang-orang yang kaya ni, ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat kita, ya, bahawasanya orang yang diberikan harta yang banyak, walaupun harta tu dia yang cari, tapi Allah Ta'ala jadikan sebahagian daripada harta itu bukan milik dia. Kalau kita bayar zakat, kita kena tahu, zakat yang kita bayar tu bukan milik kita. Cuma Allah Ta'ala letakkan dalam akaun kita. Allah Ta'ala letakkan dalam poket kita. Kenapa? Untuk kita pergi serahkan. Allah Ta'ala nak tengok, kita serahkan ke tidak. Itu kan hak kita pun. Jadi bila kita bayar tu, sebenarnya bukan hak kita. Itu hak orang yang perlu kita serahkan semula kepada pemiliknya. Siapa? Asnaf. Tapi bila di akhir zaman nanti ni, manusia bila bayar, dia rasa macam taklah begitu sukarela. Sebab apa? Sebab dia tidak mengharapkan kepada kehidupan akhirat. Orang yang bayar zakat dengan merasakan untung dapat bayar zakat, merasakan seronok dapat bayar zakat, orang ni dia mengharapkan pahala. Sebab itu, sebahagian ulama, mereka kata apa? Saya hurai semalam dalam kuliah, saya tafsir. Sadaqah. Zakat ni pun kadang-kadang dipanggil sadaqah. Innamas sadaqatu lil fuqara. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya sadaqah, yakni zakat itu, asnaf dia untuk fuqara wal masakin. Untuk orang fakir, untuk orang miskin dan asnaf-asnaf yang lain. Kenapa sadaqah itu mengeluarkan harta daripada diri, sama ada wajib ataupun sunat, dipanggil sadaqah? Kenapa? Kenapa dipanggil sadaqah? Dipanggil sadaqah kerana orang yang mengeluarkan sesuatu, harta dia untuk dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dia sedang membenarkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membenarkan janji Allah. Kerana dia bagi itu bukan dia nak mengharapkan balasan dunia. Dia mengharapkan balasan akhirat. Ya? Balasan akhirat ni tuan-tuan, benda yang kita nampak ke ataupun benda yang kita just percaya? Benda yang kita percaya semata-mata. Kita tak nampak pun. Bila kata pahala, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan pahala yang pelbagai, berganda-ganda. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak fi sabilillah seperti perumpamaan satu biji benih yang anbatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bagi setiap tangkai ada 100 biji. Ini perumpamaan orang yang berikan infak fi sabilillah. Kita nampak ke tuan-tuan? Gambaran tu Allah Ta'ala bagi. Tapi pahala tu nampak tak? Pahala tu kita tak nampak. Dapat siapa kita keluarkan juga? Semata-mata kerana percaya. Semata-mata kerana iman kita lakukan. Maka sebab itu dipanggil sadaqah. Sadaqah dalam bahasa Arab, kata akarnya ialah membenarkan. Bercakap benar. Sebab itu Abu Bakar tu dipanggil As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar dipanggil As-Siddiq? Abu Bakar dipanggil As-Siddiq kerana dia membenarkan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia benarkan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika mana Abu Jahal memanggil orang ramai berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi bercerita tentang peristiwa yang ajaib itu kepada orang Quraisy. Sebahagian daripada mereka menepuk tangan sambil ketawa, sebahagian menepuk kepala kerana lucu cerita Nabi SAW dalam keadaan mereka tak percaya. Mereka panggil Abu Bakar. Hal anta tusaddiquhu ya Abu Bakrin? Adakah kamu percaya dengan dia wahai Abu Bakar dengan benda yang dicerita tu? Dia kata, in kana yaqulu dhalika faqad sadaq wa inni la usaddiquhu fi ab'ada min dhalik. Kalau dia cakap benda tu betul lah dia. Kalau dia cakap benda tu dia betul, aku akan percaya, aku akan membenarkan kata-katanya walau dia cerita benda yang lebih dahsyat, lebih jauh daripada ini lagi. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bermula daripada saat itulah Abu Bakar dipanggil dengan gelaran As-Siddiq. Jadi sedekah bermaksud membenarkan. Bila kita keluarkan sedekah, maksudnya kita membenarkan janji Tuhan pada kita. Kita membenarkan janji Tuhan walaupun kita tak pernah melihat macam mana pahala itu ditulis. Kita tak pernah melihat bagaimana ia ditulis dan bagaimana ia akan dibalas. Tetapi kita percaya kerana inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu bila sebut tentang sedekah, tentang zakat, orang yang beriman mereka tak rasa ia merugikan. Sebab apa mereka tak rasa ia rugi? Sebab mereka percaya apa yang mereka keluarkan pada hari ini dengan ikhlas untuk memberikan orang zakat ataupun sedekah, mereka akan dapati habuannya di akhirat nanti. Mereka percaya yang itu. Tapi bagi orang yang hidup di akhir zaman, ketika mana fasad berleluasa, ketika mana kerosakan berleluasa, manusia, kepercayaan manusia kepada hari akhirat mula kurang. Kepercayaan manusia kepada hari akhirat menjadi nipis dan menjadi lemah. Maka pada ketika itu, orang-orang yang nak mengeluarkan zakat, dia rasa jiwanya itu rugi, dia rasa. Sebab dia rasa yang dikeluarkan tu duit dia, sedangkan itu bukan duit dia. Allah menjadikan duit itu hak pada orang lain dalam poket dia yang perlu dia serahkan. Maka sebab itu disebut al-aslu an tatiban nafs bi ikhraji zakatil mal. Asalnya seseorang perlu rasa pemurah, perlu rasa seronok apabila dia dapat keluarkan zakat harta dia. Wa dhahab wa ghairiha. Sama ada dan juga emas dan selain daripadanya. Sama ada zakat ke, sedekah apa saja, patutnya digembira. Li'annaha tuhratun lil mal. Kerana pemberian sedekah itu selain daripada kewajipan, ia membersihkan harta. Ni saya nak bagi tahu jugalah. Kadang-kadang kita sedekah ni, kita kena tahu juga ada benda dalam harta kita ni kadang-kadang syubhat. Kadang-kadang ada perkara yang meragukan. Kan umpamanya bagi orang yang kerja makan gaji. Sebab apa? Sebab dalam makan gaji ni kadang-kadang kita ada tercuri tulang. Waktu kita makan gaji ni kadang-kadang kita ada buat kerja tak cukup jam. Tapi kita claim juga. Kan? Benda tu haram. Tapi ada benda yang kadang-kadang kita tak sedar. Kita rasa macam kita masuk pukul 8. Tapi jam kita terlewat 2 minit. Kita masuk 8 2 minit. Maka gaji yang kita terima sedikit ada syubhat. Ada perkara yang meragukan. Jadi bila kita keluarkan zakat, paling tidak kita telah membersihkan harta kita. Wa qurbatun ila Allah. Kalau tak ada perkara yang meragukan, kita keluarkan juga zakat, kita keluarkan juga sedekah, maka sedekah itu akan menjadi qurbah ila Allah, akan menjadi ibadat kepada Allah. Ini bukan denda, ini bukan cukai yang kita wajib bayar tanpa dapat apa-apa balasan di akhirat. Yang ni adalah sedekah yang Allah Ta'ala janji akan dilipat gandakan. Tapi bila sampai ke akhir zaman, ya, bila sampai ke dekat-dekat nak kiamat nanti, bakhil akan berleluasa. Bakhil akan berleluasa. Orang-orang yang ada kekayaan akan rasa tak perlu bayarlah. Sebab yang cari duit ni aku, yang berpeluh aku, yang penat bermesyuarat sampai tengah malam aku nak dapatkan projek ni. Tiba-tiba dah dapat, aku nak bagi pula 1/40 pada orang miskin. Apa pasal pula? Dia rasa macam
zakat itu denda. Sedangkan zakat tu bukan denda. Zakat tu bukan kau punya. Itu orang lain punya. Tapi ustaz saya yang cari. Engkau cari. Kau cari dengan apa? Engkau cari dengan tenaga. Tenaga siapa bagi? Tenaga datang daripada makanan. Makanan siapa bagi? Makanan datang daripada tumbuhan ataupun datang daripada lautan. Tumbuhan dan lautan tu siapa yang tumbuhkan? Allah Azza wa Jalla. Bila Allah Subhanahu wa taala yang bagi, maka kita kena tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Apa dia? 1/40. 2.5%. Kan adalah kiraan kadar zakat mengikut harta, tapi biasanya 1/40 lah. 2.5% perlu diserahkan kepada asnaf yang layak. Itu yang disebutkan. Kemudian 39. Bab 39. Ta'allum al-ilmi li ghairillah. Belajar ilmu bukan kerana Allah. Sepatutnya ilmu yang dipelajari kerana Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Kerana Allah Subhanahu wa taala galakkan kita untuk cari ilmu, terutamanya ilmu agama lah. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan Allah mengangkat darjat orang yang diberikan dengan ilmu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji orang yang berilmu ini akan diminta ampun kepada Allah untuk dia oleh setiap apa yang berada di langit dan di bumi, sehingga ikan yang berada dalam laut tu pun minta ampun kepada Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Dan Allah akan memudahkan jalan untuknya ke syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Sesiapa yang merentas jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk ke syurga. Jadi ilmu yang dipelajari sepatutnya kita mencari redha Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pelbagai habuan-habuan akhirat kepada penuntut-penuntut ilmu. Selagi mana ilmu itu bermanfaat, maka selagi itulah ilmu itu akan memberikan pahala kepada mereka yang mempelajarinya secara ikhlas. Tapi bila muncul di akhir zaman, munculnya golongan yang bila mencari ilmu, mereka bukan ingin kepada ilmu itu sebenarnya, tetapi mereka ingin kepada habuan dunia setelah daripada memperolehi ilmu tersebut. Jadi hari ini kita melihat bagaimana manusia apabila belajar sesuatu ilmu, mereka rasa rugi belajar ilmu. Bila dapat ilmu, mereka rasa tak ada harga ilmu ni. Bahkan kalau mereka ada ilmu sekalipun, kerja tak ada, mereka pandang tak ada kerja walaupun ada ilmu. Bagi mereka memandang benda tu tak ada apa-apa. Kan? Anak-anak muda hari ni, yang bila kita tengok 72% kata Kementerian Pelajaran, 72% daripada lepasan SPM tidak mahu menyambung pengajian di peringkat tinggi. Ini benda yang membimbangkan kita. Mungkin ada trend di kalangan anak-anak muda kata, saya pergi belajar tinggi-tinggi pun buat apa? Bukan boleh saya jadi kaya. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Menjadi kaya ni, kalau ikhlas, bagus. Kerana dapat bantu orang Islam, dapat kuatkan ekonomi orang Islam. Tapi kekayaan itu, ya, jika nak dibandingkan dengan ilmu yang bermanfaat, sebenarnya ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menjadikan kita mulia. Orang kaya betul ada kelebihan. Nabi SAW memuji orang kaya, ni'mal malus salih lil mar'i salih. Alangkah baiknya harta yang baik dapat kepada orang yang saleh. Tapi jika kita bandingkan ilmu dan kekayaan tanpa ilmu, ilmu itu jauh lebih bernilai. Bahkan nak jadi kaya ni tuan-tuan, kita perlu ada perusahaan, perlu ada kilang, perlu ada perniagaan. Kan? Jadi siapa yang nak tolong jadi accountant? Siapa yang nak tolong jadi nak buat mesin kalau tidak ada orang yang berilmu dalam bidang-bidang yang tertentu? Kena ada engineer, kena ada arkitek untuk bina, untuk design kan.
kena ada accountant untuk kira akaun dia, kena ada lawyer yang pandai dalam bidang undang-undang untuk menjadi peguam dia kalau disaman di mana-mana. Maka tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kadang-kadang pemikiran kita sangat dangkal dalam melihat ilmu, dalam melihat kedudukan ilmu. Ini benda yang menakutkan. Ini benda yang menakutkan. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara ini membimbangkan dan kita kena ubah. Anak-anak muda kita kadang-kadang duk fikir, baik saya jadi TikTokers, baik saya jadi YouTubers. Sebab apa jadi YouTuber? Sebab YouTube buat konten yang bagus, orang ramai tengok, boleh dapat bayaran. Buat konten TikTok yang bagus, boleh dapat bayaran. Tuan-tuan, cuba kita kira. Yang menjadi pengguna YouTube ada berapa ribu orang? Berapa bilion? Yang menjadi pengguna TikTok berapa bilion? Dan yang berjaya mendapatkan duit, mendapatkan pendapatan yang elok daripada TikTok dan juga YouTube, berapa orang sangat? Berapa persen? Kita banding masuk universiti, dia kata keluar daripada universiti tak dapat kerja. Sebenarnya kerja itu kalau tak dapat sekalipun kita perlu create. Kena sekarang ni universiti pun, saya pun kat universiti kena fikir lah, kena melahirkan pelajar yang menjadi job creator, bukan job seeker lagi dah, job creator. Maksudnya dia kena mewujudkan kerja kan, bukannya kita panggil mencari kerja semata-mata. Tapi di akhir zaman, manusia bila belajar sesuatu ilmu, mereka kadang-kadang tak fikir pun tentang habuan Allah Azza wa Jal yang akan diberikan kepada mereka. Sebaliknya mereka dengan ilmu yang mereka ada, mereka mencari dunia. Bahkan lebih teruk daripada itu, belajar ilmu agama bukan kerana Allah, belajar ilmu agama kerana ingin mendapat kehabuan dunia. Ini lagi dahsyat. Ini lagi dahsyat. Mereka menjadi syaitan yang bisu. Ada kemungkaran berlaku, mereka diamkan saja. Sebab ilmu yang mereka ada bukan untuk mempertahankan agama Allah. Ilmu yang mereka ada hanya semata-mata untuk menjaga jawatan mereka, menjaga kedudukan mereka. Ini musibah kepada umat jika ada golongan ilmuwan yang seperti ini. Maka Syekh mengatakan, al-aslu ay yata'abbad al-insanu bi ta'allumil ilm asy-syar'i. Dia kata, asal hukum manusia ni sepatutnya beribadat dengan, kita panggil apa, beribadat dengan mempelajari ilmu sepatutnya, terutamanya ilmu syar'i, wa nashruhu wa ta'limuhu wa nashrihi wa ta'limihi, dan menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal arda hatta damlah fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khair. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, makhluk-makhluk yang berada di langit dan makhluk-makhluk yang berada di bumi, sehinggakan semut yang berada di lubangnya, di sarangnya, dan sehinggakan ikan yang berada di laut, mereka ini akan berselawat kepada orang-orang yang mengajar kebaikan kepada manusia yang lain. Jadi kalau kita belajar ilmu yang bermanfaat, bukan kata ilmu agama saja, apa saja ilmu yang bermanfaat untuk umat, ilmu perubatan ke, ilmu ekonomi ke, ilmu politik ke, ilmu komputer ke, ilmu accountant ke, selagi mana ia memberi manfaat, maka selagi itulah kita akan memperolehi pahala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala suka orang Islam menggunakan akal fikiran dia untuk membangunkan umat. Ya. Wa fi akhir zaman sayata'allamu aqwam ilm al-Quran wa sunnah wal fiqh li ghairi wajhillah bal lidh-dhuhur wasyuhrah wa ma syabaha. Tapi di akhir zaman nanti ada kaum yang akan belajar Quran, yang akan belajar sunnah, yang akan belajar fiqh bukan kerana nakkan keredaan Allah, tapi lidh-dhuhur, suka untuk menonjol, suka untuk masyhur, suka untuk masyhur. Ya.
Maka benda ni kita harus peringatkan diri kita supaya kita tak terjebak dalam perkara yang merosakkan, supaya kita tak terjebak dalam perkara yang boleh membinasakan kita. Belajar ilmu bagus, tapi perlu ikhlas. Nilai balik diri. Saya ni belajar untuk Allah ataupun untuk mendapatkan buat dunia. Tuan-tuan, kita kena fikir sama-sama. Kan? Saya pun kena muhasabah juga. Kadang-kadang kita duduk depan kamera ni pun, orang duk kenal ramai ni pun, kadang-kadang susah nak jaga jiwa. Kan? Susah betul nak jaga jiwa. Kena muhasabah sentiasa. Ya, kita pergi pada bab berikutnya. Ta'atu zaujah wa uququl Ini semua Syekh ambil daripada hadis yang terlalu dhaif yang saya nyatakan tadi. Tapi benda-benda ni walaupun datang daripada hadis yang terlalu dhaif, kita tak boleh terimalah secara mutlak. Kita tak boleh terima dia dan tak boleh sandarkan kepada Nabi SAW. Tapi benda ni secara makna terangkum dalam hadis-hadis yang sahih yang lain. Kerana di akhir zaman ni sememangnya berlaku kemaksiatan yang banyak. Dan ni yang ke-40 ni, seorang suami taat kepada isterinya dan menderhaka kepada ibunya. Maksudnya apa ni? Maksudnya seorang suami melebihkan isteri berbanding ibu. Kadang-kadang ibu sampai terasa hati. Kan? Tapi kisah Alqamah yang melebihkan isteri berbanding ibu sampai dia dekat-dekat nak mati tak boleh mengucap tu, yang tu hadis yang terlalu dhaif. Tak payah ceritalah. Cuma yang kita kena tahu, kasratul uquq, banyaknya perbuatan menderhaka kepada ibu bapa ada disebut dalam hadis. Tak perlu pun sebut hadis yang terlalu dhaif ni. Yang Syekh sebut ni, kita boleh ambil daripada hadis Abu Hurairah. Hadis Umar yang sahih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril alaihi salam dalam rupa manusia. Yang mana Jibril duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cemerlang. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cemerlang. Maka pada waktu tu Jibril terus bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wa akhbirni an amaratiha. Jibril bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasya'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya kalau orang yang bertanya pun tak tahu, apatah lagi orang yang ditanya ni, tidaklah dia lebih tahu. Maka kata Jibril, wa akhbirni an amaratiha, kalau begitu bagi tahulah, ya, kalau begitu bagi tahu pada saya tentang tanda-tandanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Antara tanda-tanda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, selain daripada Nabi menyebutkan antaral hufa yatatawalan nasa fil bunyan, manusia berlumba-lumba meninggikan bangunan, itu di antara tanda kiamat yang Nabi sebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi tentang antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Yang pertama, orang yang hufah, orang yang tidak berkasut, urah, yang tidak berpakaian lengkap, alah, orang yang miskin, yatatawaluna fil ri'a asya', mengembala kambing, berlumba-lumba meninggikan bangunan. Hadis ini kita dah sebut dulu. Kemudian wa antalidal amatu rabbataha, seorang hamba melahirkan tuannya. Para ulama berbeza pendapat berkaitan dengan tafsiran ini, tetapi salah satu tafsiran yang disebutkan oleh para ulama ialah kasratul uquq, banyaknya berlaku penderhakaan kepada ibu bapa. Antalidal amatu rabbataha, maksudnya hamba melahirkan tuan. Macam mana hamba boleh lahirkan tuan? Maksudnya anak itu apabila telah dilahirkan,
apabila mereka telah dewasa, mereka memperlakukan ibunya seperti mana seorang tuan memperlakukan hambanya. Ini disebut oleh sebahagian ulama. Okey. Kemudian disebutkan juga, dia kata idna'ul asdiqa wa iqsa'ul aba, 41, iaitu kita mendekati kawan-kawan dan menjauhi mak ayah. Ini juga daripada perkara penderhakaan yang akan berlaku. Kata Syekh, wa huwa an takunal mujalasah wal mu'anasah wal ijtihad lil asdiqa waz zumala wa yuhmalul aba, iaitu kita selalu duduk bersama, bermesra-mesra, suka ceria-ceria dengan kawan-kawan dan mengabaikan ibu bapa. Jadi maksudnya kau duduk dengan ibu bapa tu rasa macam tersiksa agaknya. Ya. Kadang-kadang ada juga yang rasa duduk dengan ibu bapa tu, buat baik dengan mak bapak tu rasa macam terpaksa je. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala kata wabil walidaini ihsana. Allah Taala berpesan kepada orang-orang Islam supaya melakukan kebaikan kepada orang lain. Kemudian kita masuk kepada bab yang ke-42, iaitu raf'ul aswat fil masajid, mengangkat suara di dalam masjid. Yang mana asal dalam masjid ini tidak ditinggikan suara melainkan untuk azan dan juga untuk salat berjamaah. Itu pun salat jahriyah lah. Selain daripada itu tak diangkat suara, dan juga ni azan, iqamah, salat berjamaah dan juga mengajar ilmu. Tapi di akhir zaman orang dah mula jahil, maka mereka pun meninggikan suara di masjid selain daripada tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditinggikan suara. Kan? Kadang-kadang bila kita tegur, dia anggap kita benci Islam pula. Dia anggap kita anti agama pula. Sedangkan apa yang dilakukan itu memberi fitnah, memberikan image buruk kepada agama. Sebab itu Syekh kata al-aslu annal masajida taksuha as-sakinatu wal waqar. Dia kata asalnya masjid-masjid ini sepatutnya diliputi dengan ketenangan. Dan di antara tanda-tanda kiamat juga dia kata suara diangkat, bergaduh, bermusuh dalam masjid. Kan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dengar dalam hadis dari Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dengar orang baca Quran dan mengangkat suara dengan tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur orang. Kan setiap orang bermunajat kepada Tuhan. Jadi tak patut ada orang yang bila beribadat seorang diri, dia pergi angkat suara dengan menyakiti orang lain. Di antara perkara yang dikritik oleh ulama zaman dulu juga, walaupun ada sebahagian ulama yang menyokong, tapi kebanyakan ulama menentang, ialah membaca Al-Quran di menara pada lebih pada separuh malam dengan alasan untuk mengejutkan orang subuh. Sebenarnya kalau nak kejut orang subuh, cukup hanya dengan azan yang pertama. Dan azan pertama tu sudah memadai. Tapi ada di antara kita ni yang tak berpada dengan azan 2 kali. Kadang-kadang azan 2 kali yang ditunjuk dalam sunnah pun tak buat. Apa yang dia buat? Dia pergi cari benda lain, iaitu dengan membaca Al-Quran dengan kuat sebelum subuh sehingga mengganggu orang lain. Kan bila orang kata, janganlah ganggu saya nak tidur. Dia kata, patutnya bangun tahajud. Sedangkan tahajud ini pertama bukanlah wajib. Dia tak tahajud tak apalah, dia tahajud orang, tapi bukan paksa orang dengan melakukan tahajud. Tahajud mana boleh paksa benda sunat. Begitu juga bukan semua orang pada waktu tu boleh tahajud. Ada yang haid tak perlu tahajud. Solat wajib pun tak boleh, apatah lagi tahajud. Yang kedua, yang ketiganya, anak-anak kecil, bayi-bayi yang rumah mereka mungkin berdekatan dengan speaker, maka mereka akan tersakiti, mereka akan terganggu. Jadi ini dilema. Kan? Sebab apa benda ni berlaku? Sebab kejahilan. Kita menganggap benda tu sebahagian daripada agama. Tapi sebenarnya benda tu bukan daripada agama. Kita tempik saja di atas nama agama. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini benda yang akan berlaku. Bahkan benda ini telah pun berlaku. Alhamdulillah, baru-baru ni saya tengok ada
satu keterangan daripada Jabatan Agama Islam Selangor tak silap, yang juga melarang untuk diangkat suara ataupun dipasang speaker luar untuk kuliah-kuliah selain daripada tak silap saya lah. Saya pun tak ingat bila saya baca statement tu. Tapi nak katanya untuk azan saja yang dibenarkan, untuk dipasang speaker di luar kerana nak bagi tahu orang masuk waktu. Tapi untuk kuliah-kuliah yang kuliah-kuliah maghrib dan sebagainya ni tak perlu speaker sampai keluar. Kenapa? Kerana mungkin mengganggu orang nak pakai mesyuarat. Kan dulu ada satu video, tak silap saya, yang mana ada seorang tu dia jiran masjid, dia masuk dalam masjid, dia pernah bagi tahu kepada AJK masjid untuk slowkan suara zikir yang dipasang di speaker masjid. Masa tu kalau tak silap saya lah, adalah sedikit salah faham, ya. Ada juga yang cuba menuduh orang ni anti kepada zikir. Sedangkan bila kita siasat demi siasat, rupanya orang yang masuk dalam masjid menutup speaker tu, dia ni rumah dia pertama berdekatan dengan masjid. Bila dipasang speaker tu memang dengar kat rumah dia dan bising. Yang kedua, dia ni ada kelas mengajar. Dia ada kelas online masa tu. Jadi sebab itu dia minta supaya diperlahankan sedikit. Ini tuan-tuan, setiap manusia ada ruang yang dia perlukan. Setiap manusia ada waktu-waktu yang dia nak rasa tenang. Jadi sebab itu, berikan ruang kepada manusia. Jangan paksa perkara yang tak wajib pada manusia. Bukan semua orang macam kita. Itu kita kena ingat. Dan bukan semua orang macam kita. Jadi bila kita mengganggu orang, jangan bila orang tak setuju, kita rasa seolah-olah orang benci kepada Islam. Sebenarnya orang bukan benci pada Islam. Orang tak setuju dengan perbuatan kita. Tapi kalau benda tu jelas ada di dalam dalil seperti azan, dan kita biarkan memang azan untuk panggil orang salat dan nak bagi tahu orang waktu dah masuk. Yang tu kita kena bertahan. Kalau ada siapa-siapa hina azan dan sebagainya, kita pun setuju untuk diambil tindakan. Tapi kalau benda tu tak disebut pun dalam sunnah untuk dilakukan secara kuat-kuat, tak disebut pun dalam sunnah untuk dilakukan dengan suara yang tinggi, dan kita tak payahlah. Ada banyak lagi benda lain yang kita boleh tunjukkan kekuatan kita kepada orang bukan Islam. Jangan sampai mereka benci kepada agama kita. Kita pula penyebab kepada orang benci pada agama. Ini bahaya. Ya, baik. Itu 42. 43. Siyadatul fusaq 'alal qabail. Ya, orang-orang fasik menjadi pemimpin kepada kabilah-kabilah. Sepatutnya orang yang sepatutnya menjadi pemimpin al-qawiyul amin. Ini disebut oleh Ibn Taymiyah sewaktu dia menghuraikan ayat inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu nak jadikan sebagai pekerja kamu ialah orang yang kuat dan amanah. Ibn Taymiyah menjadikan dua kriteria ini sebagai pemimpin, al-qawi dan al-amin. Al-qawi ialah orang yang mempunyai kekuatan, orang yang mempunyai sokongan, orang yang mempunyai kemampuan, orang yang ada kemahiran dalam memimpin, dalam mentadbir. Dan yang kedua, orang yang amanah, orang yang tidak khianat. So dua-dua ni perlu ada. Dua-dua ni perlu ada. Kalau dia hanya semata-mata kuat, kekuatan ni maksudnya dia sokongan banyak, dia mahir, dia mempunyai kepakaran dalam pentadbiran, tapi dia tak ada amanah. Ini pun bahaya. Sebab dia akan guna pelbagai cara untuk melepaskan diri dia, supaya dia tidak didakwa, supaya dia tidak dihukum, walaupun dia telah khianat harta rakyat. Ini bahaya. Yang kedua, kalau dia ada amanah, tapi dalam masa yang sama dia tak ada kekuatan, dia tak ada sokongan, dia mungkin digulingkan. Ataupun mungkin dia ada amanah, sifat amanah ada, tapi tak pandai mentadbir, jahanam ke? Nabi SAW pernah sebut pada Abu Dhar, ya Abu Dhar, innaka dha'if wa innaha amanah. Wahai Abu Dhar, masa Abu Dhar minta kepada Nabi SAW supaya menggunakan khidmat dia. Sekali ada orang kata Abu Dhar ni gila jawatan ke minta-minta kat Nabi. Bagi saya Abu Dhar minta ni untuk khidmat kepada Nabi SAW. Kerana para sahabat ni
mereka suka berkhidmat untuk Nabi SAW. Mereka suka bantu Nabi SAW. Ya? Jadi Abu Dhar ni pun sama. Dia teringin nak khidmat dengan Nabi SAW. Nak mencurahkan bakti kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW tak setuju untuk ambil dia. Bukan kerana Abu Dhar jahat. Abu Dhar orang amanah. Abu Dhar ni antara manusia yang pemurah. Apa saja harta yang sampai kat dia, dia akan sedekahkan. Sehingga dia mati pun dalam keadaan yang miskin. Abu Dhar, orang baik, orang amanah. Tak ambil duit orang. Tak, orang kata apa, apatah lagi nak mencuri harta negara. Tak ada lah Abu Dhar ni orang saleh. Tapi kenapa Nabi tak bagi dia? Nabi kata apa? Innaha amanah wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadam. Innaka dha'if, kata Nabi. Sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah. Lemah dari sudut apa? Lemah dari sudut pentadbiran. Mungkin dia tak pandai selok-belok pentadbiran ni, maka sebab itu dia tak mampu. Maka Nabi tak bagi kat dia. Kerana orang yang tak ada kemampuan untuk mentadbir, tak ada kemahiran untuk mentadbir, dia mentadbir juga, dia akan dipertanggungjawab. Dia akan bawa kerosakan yang banyak. Dia akan bawa kerosakan, tuan-tuan. Ya? Maka sebab itu kata Syekh, al-aslu fil wilayat was-siyadah ay yatawalla al-aslah al-a'lam al-ahkam. Asalnya dalam pentadbiran, dalam pemerintah, yang nak jadi ketua, yang nak jadi pemimpin umat ialah orang yang paling aslah, yang paling baik, yang paling a'lam, yang paling tahu, al-ahkam, yang paling bijak. Wa sayati zaman, dan akan datang zaman di mana yasudul fasiq, orang-orang yang jahat yang akan memerintah. Wa yura'su qaumahu, dan dia akan menjadi ketua. Hadis ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, inna Allah la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah Ta'ala tak tarik ilmu daripada dada manusia ni dengan cabutan direct daripada jiwa-jiwa manusia. Walakin yanzi'uhu biqabdil ulama. Tetapi Nabi SAW, Nabi kata, tetapi Allah Azza wa Jal akan menarik ilmu, akan mencabut ilmu itu dengan mematikan ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga bila Allah Ta'ala tak tinggalkan lagi orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia akan ambil ketua-ketua pemimpin mereka orang-orang yang jahil. Fasu'ilu, mereka ditanya, orang jahil ni ditanya berkaitan dengan pemerintahan, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan macam-macam perkara. Fa'aftau bighairi ilm, mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka akan menyesatkan orang lain. So di akhir zaman nanti ni, orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijak tidak diberikan tempat. Sebahagian mereka yang berilmu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yang mempunyai ruang dan peluang akan disekat supaya tidak menjadi pemimpin. Siapa yang akan jadi pemimpin? Orang jahat. Siapa yang akan jadi pemimpin? Orang khianat. Imma likasrati mali. Syekh sebut, dia akan menjadi pemimpin imma likasrati mali wa alaqatih. Mungkin kerana dia mempunyai banyak harta, maka dia boleh taburkan harta-harta yang banyak supaya orang sokong dia. Bukan kerana kemampuan dia, tetapi kerana orang rasa hutang budi dengan dia. Wa alaqatih, mungkin kerana kabel dia kuat. Kan? Ya. Mungkin juga kerana nasab dia, uluwi nasabih wa hasbih. Mungkin kerana kedudukan keluarga dia, nasab dia pernah jadi pemimpin sebelum ni, maka orang rasa, oh, dia lah patut jadi pemimpin. Sebab apa dia patut jadi pemimpin? Sebab dia ni keluarga dia pemimpin. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini di antara perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh sebagai tanda-tanda kiamat. Dia sebut lagi 44, dia kata apa? Yakunu za'imul qaum arzalahum. Yang menjadi ketua bagi sebuah kaum ialah orang yang paling hina. Ini samalah macam yang kita sebut tadi lah. Maksudnya jawatan itu diberikan bukan kerana kebolehan dia, tetapi kerana harta yang dia ada. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, ini berlaku sebab apa? Sebab zaman itu sudah pun rosak. Jadi yang terakhir disebut di sini, ia diambil daripada hadis yang panjang yang tidak sahih ni. Dia kata,
ikramur rajul ittiqa syarrih. Sebab dia kata orang lelaki, seseorang individu dimuliakan kerana orang takut dengan dia. Takut dengan dia. Maka salam pun cium tangan. Sebab kalau tak cium tangan nanti takut dizalimi oleh orang yang pemimpin tersebut. Ini semua zaman-zaman rosak. Tapi hadis yang dibawa ni hadis yang tidak sahih, tapi kita kata di sana ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawasanya manusia sudah mula pada zaman itu sudah mula menjadi zalim, menjadi jahat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi saya ingat cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah kita pada masa akan datang. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya boleh lalukan. Okay, baik. Katakan kita dapat duit, takut terlupa, kita tolak the portion for zakat walaupun tak cukup haul, okey juga kan? Saya tak faham maksud tolak tu apa dia. Tapi kalau nisab dah cukup, had tu dah cukup untuk bayar zakat, tapi belum cukup haul, kita nak bayar dulu. Dibenarkan kalau orang kata apa, haul maksudnya untuk setahun lah, kita depankan untuk setahun. Depankan untuk 2 tahun, para ulama berbeza pendapat, ada yang benarkan, ada yang tak benarkan. Nak bayar advance 3 tahun, yang ni para ulama tidak benarkan. Yang paling maksimum 2, itu pun still ada perbahasan, ada yang juga tidak benarkan. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita nak advance kan, bayar dulu. Nisab dah cukup, haul belum cukup, kita nak bayar dulu untuk setahun akan datang, tidak menjadi masalah jika ada keperluan. Assalamualaikum, harap sihat walafiat. Adakah semua sedekah yang kita beri, seperti untuk bina masjid, bina telaga, untuk orang miskin, untuk tolong saudara mara, bayar bil hospital, dapat pahala yang sama di sisi Allah? Apa saja yang kita berikan, ya, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, akan diganjari pahala. Tetapi kalau kita diberi pilihan, sama ada nak memberi sedekah kepada kerabat yang mempunyai hubungan keluarga dan juga orang lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan kedua-dua keadaan itu sama, kalau boleh bagi dua-dua lah. Tapi kalau kita hanya ada sikit duit dan boleh beri hanya satu orang kata apa, satu orang saja, memberikan hadiah sedekah kepada keluarga itu, dapat 2 pahala. Sadaqatan wasilah, seperti mana disebut oleh Nabi SAW, itu dapat pahala sedekah dan dapat pahala menghubungkan silaturahim. Assalamualaikum, bagaimana cara berwuduk jika tangan bersimin atau patah? Kalau tangan kita bersimin, kita ambil wuduk macam biasa, cuma dekat tangan tu yang bersimin tu, kita basuh mana yang terzahir. Mana yang tidak terzahir, kita ambil air, kita sapu dengan air. Okey? Tetapi mazhab Syafi'i, dia mengatakan bila tangan tu bersimin, kita kena tayamum. Jadi maksudnya bila kita dah sapu di tangan, ya, kita dah basuh sapu di atas tangan tu, dan kita berhenti, kita tayamum. Tayamum untuk ganti kepada simin tu. Kemudian baru kita kata apa, pergi kepada anggota yang lainnya. Tetapi sebahagian ulama mengatakan tak perlu untuk tayamum. Dan saya cenderung pada pendapat ni lah. So, sapu saja di atas simin, kemudian ambil wuduk macam biasa yang lain, kemudian pergi solat. Kerana fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekadar yang kamu mahu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu saja soalan yang ada. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Nur Islam Academy, Kak Lin, kepada Datuk Ayub dan semua tim Nur Islam Academy yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Dan saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.